Sadri wa salli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah kita telah masuk kepada topik yang kedua. Okay, chapter yang kedua iaitu ukur aras dan juga ukur kontur. Okay. Yang pertama sekali kita kena pergi kepada konsep asas. Apakah dia konsep asas di dalam kerja ukur aras? Okay. Okay, berdasarkan pada rajah satu ni, konsep asas ukur aras. Kita tengok dulu dia punya teori. Berdasarkan kepada rajah satu, okay, kedudukan garis ufuk yang melalui alat aras dengan garis-garis yang melalui titik-titik di permukaan bumi. Konsep ini menerangkan kerja ukur aras dengan mengambil kira faktor lengkungan bumi. Okay, jika tinggi A di titik A dan tinggi B di titik B dapat diukur dengan menggunakan staf aras, maka beza tinggi di antara titik-titik tersebut boleh dihitung seperti berikut. Okey, beza tinggi delta H. Delta H sama dengan A tolak B. Okey, jika aras laras bagi titik A diketahui, maka aras laras titik B boleh diperolehi melalui menggunakan formula ini, iaitu aras laras B sama dengan aras laras A campur dengan beza tinggi. Okay, rajah 2 menunjukkan pengukuran ketinggian mengabaikan faktor kelengkungan. Ini, okay, kita tengok rajah yang pertama. Rajah pertama ini adalah konsep asas ukur aras. Okey, jangan risau, ini senang saja. Nampak je ayat tu macam pening kan? So dia senang je. Matematik je, tambah tolak saja. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kalau kita tengok bumi ni dia ada mempunyai kelengkungan lah. Okey, bumi ni biasanya akan ada, dia bentuk muka bumi ni mempunyai lengkung lah, kelengkungan. So kat sini arah graviti ini paksi tegak, ni alat ukur kita. Okey, alat ukur. Okey, ni alat aras. Okey, ini dia punya paksi tegak. So ini dia punya arah graviti lah. Kemudian kita ada garisan, ini adalah garisan kolimatan ataupun garisan ufuk lah. Sebab alat ini di tengah-tengah alat tu dia akan ada garisan kolimatan. So, garisan kolimatan ini akan sentiasa perpendikular dengan sudut tegak ataupun arah graviti. Okey, dia akan 90 darjah. Okey, dia akan 90 darjah dengan arah graviti. Okey, ini kelengkungan. Okey, garisan aras melalui alat. So, okey, ini apa dia? Garis aras melalui alat B. Ini titik B, ini titik A. Okey, ini titik A. Kat sini titik B. Okey, di titik A mempunyai ketinggian daripada aras laras purata laut. Okey, aras laras purata laut dia punya nilainya kosong. Maknanya ketinggian bumi ini sebenarnya daripada aras laras purata laut. Berdasarkan kepada aras laras purata laut. Ini bumi ini bumi. Ini ketinggian bumi lah. Alat aras ni duduk di atas bumi. So sekarang ni ketinggian di titik A ni daripada aras laras laut diketahui lah. Maknanya nilainya adalah LA. So katakanlah ni lah katakan kita bagilah nombor senang sikit Katakan daripada ni alamak. Okey, katakan kat sini kita letak dalam 30 meter Ini daripada aras laras purata laut. Maknanya tinggi di titik A ni diketahui dia punya ketinggian. Ketinggian daripada aras laras purata laut ataupun kita panggil kat sini aras laras titik A. Okey. Aras laras titik A kita tahu, tetapi aras laras di titik B ni kita tak tahu. Maksudnya inilah ketinggian ini. Ketinggian ni kita tak tahu. Okey, sekarang ni kita nak cari adalah ketinggian aras laras titik B. Okey. Okey, aras laras titik B boleh dapat dengan menggunakan formula ini. Kan? Okey, aras laras titik B tidak diketahui.
sekiranya arah selaras titik A diketahui, maka kita boleh mengira arah selaras di titik B lah. Dengan menggunakan formula ni, arah selaras A campur dengan beza tinggi. Okey, untuk dapatkan arah selaras di titik B ni, arah selaras A campur dengan beza tinggi ni, delta H. So kita akan dapat ketinggian di titik B ni daripada arah selaras purata laut. Ini konsep asas dalam ukur aras. Di mana ukur aras ini tujuannya adalah untuk menyediakan kawalan pogak ataupun vertical control. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan delta H? Macam mana dapat delta H? So, dengan kita mengukur. Dekat sini, dekat titik B ni kita ada alat, kita panggil kat sini staff. Okey, daripada sini ke sini ni staff lah. Kita akan ukur berapakah ketinggian di sini. Okey, berapakah ketinggian di sini. Kemudian di sini pun akan ada staff. Okey, daripada sini ke sini kita akan ukur berapakah ketinggian di sini. Okey. Jadi kita nak ukur ketinggian di titik A dan juga di titik B ni, kita boleh menggunakan alat aras. Okay, alat aras ni kita letak kat sini staff. Staff ni dia macam pembaris juga lah, dia letak je. Nanti kat sini kita akan baca berapa ketinggian daripada tanah ke sini, ke garisan Kalimantan. Contohnya kita dapat kat sini, katakan kita dapat dalam 3.125 meter. So kat sini kita dapat, okey, daripada sini ke sini, kita dengan menggunakan alat aras, kita boleh mengukur tinggi daripada B ni ke B kecil. So kata kita dapat kat sini 2.185. Okey, berapakah beza tinggi? So kita tolak lah. Ketinggian di A tolak dengan ketinggian di B. So kita akan dapat delta H. So, untuk dapatkan delta H sama dengan 125 tolak dengan 2.185. Okey, biasanya bacaan staff dia dalam 3 titik perpuluhan. So, tolak ni dapat apa? Cuba kita tolak 3.125 tolak dengan 2.185. So, kita dapat beza tinggi 0.94. Okey, untuk dapatkan arah selaras di titik B, arah selaras A campur dengan beza tinggi. So, arah selaras B sama dengan aras laras A campur dengan delta H. Jadi sama dengan berapa? 30 campur dengan delta H berapa? 0.94. Jadi di aras laras kat sini berapa? Kita dapat 30.94. Okey, jadi kita dapatlah ketinggian di sini daripada aras purata laut ni sama dengan 30.94 meter. Okey, begitulah konsep dalam kerja ukur aras. Ini mengambil kira kelengkungan, tapi sebenarnya dalam untuk memudahkan calculation kita akan buat macam inilah. Okey, ini gambar rajah dua ni, dia kelengkungan bumi ni kita abaikan, kita anggap dia straight untuk memudahkan calculation kita lah. Okey. Kalau macam ni kan susah nak lukis ni. Dia lengkung kan. Ini keadaan sebenarnya memang macam ni, tapi untuk memudahkan calculation, jadi kelengkungan bumi tu kita abaikan, kita anggap dia straight, horizontal lah. Okey, ini okey, kita pergi pada yang kedua ni, definisi. Okey, ukur aras adalah proses pengukuran bagi menentukan beza tinggi di antara titik-titik di atas muka bumi yang dirujuk kepada datum dengan menggunakan alat aras dan juga staff. Okey, staff ni yang ni lah. Staff ni dia bentuk macam pembaris saja, tapi dia panjang lah, bukan dalam berapa meter, tinggi juga.
Okey. Ni staff. Ini staff. Ini al-aras, ni staff. Dekat staff ni biasanya nanti kita akan tengok dia akan ada senggatan-senggatan lah. Dia akan ada lah senggatan-senggatan ni untuk kita baca ketinggian. Okey, berapa tinggi daripada sini ke garisan kolimatan ni. Okey, daripada sini ke sini lah. Bacaan staff tu. Daripada sini ke sini. Bacaan staff tu dia buat fungsi dia. Dan yang nak cerap data ketinggian ni dengan menggunakan alat aras. Alat aras ni dia macam teropong je. Sebab senggatan ni kecil. Jadi dengan katakan jarak dia kurang kat sini. Biasanya dia kurang daripada 60 meter. Sinilah. Biasanya dalam 30 meter gitulah. Okey, 30 meter, sini pun 30 meter. 30 meter tu jauh tu. Tak boleh nampak kalau kita tengok senggatan yang halus ni tak nampak. So kita kena menggunakan bantuan alat aras untuk melihat okey, jap. Okey, jadi kita tengok kat sini konsep dia macam saya terangkan juga tadilah. Saya terangkan tadi. Okey, kat sini sekarang ni kita nak dapatkan aras laras di titik B lah. Titik B ni katakan kita tak tahu lah. So yang ini ni yang ni kita nak cari yang ni lah. Berapakah nilai ni? Kita akan semak balik betul macam mana dia dapat 98.466. Macam dia dapat tu kan. Okey. Jadi cara dia macam mana? Macam saya ajar tadi lah. So ini bacaan staff di belakang. Okey, daripada sini. Okey, daripada sini ke sini Okey, daripada sini ke sini. Okey, berapa? Okey, daripada sini ke sini bacaannya 2.887 tinggi bacaan daripada garisan kolimatan ini 2.887. Ini maksudnya. Jadi maksudnya tinggi ni lah 1.353. Maksudnya daripada sini ke sini. Aras laras titik A kita dah tahu lah. Daripada aras purata laut ni kosong. Daripada sini ke titik A ni 100 meter. 100 meter daripada aras laras purata laut. Okey, jadi kita kena dapatkan beza tinggi dulu. Yang besar tolak kecil. Okey, delta H sama dengan yang besar mana yang besar ni lah 2.887 tolak dengan 1.353. So kita dapat berapa beza tinggi? Cuba tolak 2.887 tolak dengan 1.353. So kita dapat 1.534. Okey. Okey. 1.534. Okey, jadi untuk dapatkan aras laras di titik B, okey, aras laras B sama dengan aras laras di titik A. Okey, aras laras A campur dengan campur ataupun tolak dengan beza tinggi dengan beza tinggi beza tinggi dia dapat 1.534. Okey. So jadi dapat okey, dan sekarang ni kita ditolak ke campur ni? Sekejap formula campur
Okey, campur. Okey, jadi sebabkan di sini dia kena kecil tolak besar lah silap saya ni. Yang kecil tolak besar lah. So dia akan jadi negatif kat sini. Dia akan jadi negatif. Sebab yang sebelah sini dia kena belakang tolak depan lah. Belakang tolak depan. So yang ni pembetulan sikit. Kita ni padam balik. Okey. Pembetulan. So jadi untuk delta H ni kita kena yang belakang tolak depan lah. So belakang tolak depan. Yang belakang berapa? 1.353 tolak dengan 2.887. So kita dapat negatif lah. Negatif 1. Berapa tadi? 5.3.4. So kat sini aras laras A campur tolak 1.53. So tolak lah kan. Okey, jadi ni 100 tolak dengan 1.534. So dapat 98.466. Betul tak? Cuba tolak. Okey, 100 tolak dengan 1.534. So dapat 98.466. Okey, faham tak kat sini? Ada pertanyaan tak kat sini? Ada. Senang kan? Faham. Okey, faham. Ini konsep untuk ukur aras lah. Maknanya ukur aras ni, ketinggian bumi ni kita akan ukur daripada aras purata laut. So kita dah ada di titik A, kita nak dapatkan titik B ni. Macam mana nak dapat titik B? So tadilah dengan menggunakan formula tadi. Dia mesti kena ada satu bacaan rujukan lah. Bacaan rujukan itu adalah di titik A. Di titik A lah bacaan rujukan. Sebab dia dah tahu berapa tinggi daripada sini ke aras purata laut ni. Okey. Jadi jadi bagaimana pula di titik A ni dia tahu tinggi dia kan? Kat titik ni macam mana dia tahu daripada permukaan bumi ke ni, macam mana dia tahu? Okey, dia rujuk mana pula? Dia rujuk siapa pula kan? Okey, nanti kita akan cerita itu. Okey, semua sekarang ni saya nak awak faham. Dengan adanya bacaan yang kita ketahui, satu titik bacaan di bumi yang kita ketahui, so kita boleh menentukan bacaan titik bumi yang tidak ketahui nilainya daripada aras purata laut. Jadi yang ini macam mana? So ceritanya kita akan tengok selepas ini ya. So ini saya dah terangkan tadi. Okey, tujuan kita pergi pada tujuan ukur aras. Okey, apakah tujuan ukur aras? Yang pertamanya adalah untuk mendapatkan beza tinggi antara dua titik yang tadilah delta, iaitu apa? Delta H, iaitu delta H. Okey, membina batu aras ataupun benchmark dan juga batu aras sementara, temporary benchmark untuk suatu projek pembinaan. Okey, ini untuk kita membina benchmark. Okey, benchmark ini yang kita tadi titik A itu macam mana dia dapat tingginya? Dia dapat tinggi daripada rujukan iaitu benchmark. Okey, batu aras ataupun daripada temporary benchmark TBM. Okey, yang mana benchmark dan juga TBM ini telah dibina oleh juru ukur dan pemetaan Malaysia lah. Dia orang dah bina lah. Dia bina daripada mana? Daripada berdasarkan kepada bacaan purata laut lah yang telah dicerap di stesen dia lah. Dia ada stesen untuk bacaan aras purata laut tu. Okey, ataupun dia refer daripada GPS. Okey, GPS mass station lah. Okey, mass station, daripada situ dia akan dapat nilai yang tepat. Okey, dan dia akan buat satu monumen, iaitu kita panggil sebagai benchmark untuk rujukan
construction di sekitar benchmark tersebut. Okey, mendapat keratan rentas dan keratan memanjang yang menunjukkan profil tanah terutamanya bagi projek laluan. Dengan itu segala perancangan akan dapat dilakukan. So yang ni untuk menyediakan keratan rentas dan juga keratan memanjang lah, ataupun profil tanah. Okey, ukur arah juga kita boleh menyediakan profil tanah. Sebab apa profil tanah tadi? Sebab dengan kita buat kerja ukur, kita akan dapat profil tanah ni, bentuk tanah. Sebab apa? Sebab kita tahu titik A ni berapa tingginya, kat sini berapa tingginya, kat sini berapa, sini berapa. Jadi kita boleh plot. Kita boleh plot keratan rentas, sama ada memanjang ataupun melintang. Sebab dia nilai ketinggian kat sini. Jadi dengan ada ketinggian, contohnya kat sini berapa? Kat sini tadilah 1.530. Ni 1.220. Kan? Kita boleh plot lah ketinggian itu. Sebab tu ukur aras ini dia boleh plot profile. Profile ni maksudnya keratan rentas lah. Keratan rentas memanjang ataupun melintang. Okay, yang ni untuk yang kedua tadi, untuk membina benchmark. Kita akan tengok bentuk tu, macam mana bentuk benchmark tu nanti ya. Okey, yang keempat, menghasilkan peta kontur bagi suatu kawasan pembinaan. Kan? Sebab daripada nilai ketinggian, kita boleh buat peta kontur. Peta kontur. Okey. Sebab nilai ketinggian itu kita boleh buat dia punya kontur. Sebab kontur pun based on ketinggian. Kontur kan dia macam ni kan. Macam ni. Okey, contohnya garisan ini ketinggian dia 20 meter. Yang bawah ni ketinggian dia katakan 15. Okey. Yang ni 15 meter. Interval dia berapa? Interval dia dalam 5 meter. So ini garisan ini based on ketinggian. So dengan adanya titik-titik tinggi, titik-titik ketinggian di sini yang kita cerap tu, kita boleh plot garisan kontur. Okey. Contohnya kat sini tinggi dekat titik ni katakan sini 19.8. Sini katakan 17.8. Kat sini dah jadi lebih kan. Ni 22 katakan. So kat sini ni semuanya nilai ni adalah yang 20. Kat sini katakan 13. Garisan ni ketinggian sini dia 15. Itu garisan kontur. Garisan kontur itu kita boleh plot daripada ukur aras. Ukur aras kita akan ambil titik-titik di atas muka bumi ni, kita akan ambil bacaan dia. So daripada bacaan titik tinggi yang kita ambil dengan menggunakan ukur aras tadi, okey, so kita boleh plot kontur. Okey, kemudian yang kelima, untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda setting up. Okey, ini untuk kawalan pugak lah, penyediaan kawalan pugak. Iaitu ni lah, kawalan pugak ni, inilah ni, kita nak buat TBM. Biasanya untuk kerja-kerja pemancangan, okey, daripada benchmark ni kita akan buat TBM yang berhampiran dengan kawasan kerja kita. Dengan adanya TBM itu, kita boleh rujuk TBM yang kita buat tadi untuk membuat kerja-kerja pemancangan di tapak bina. Sebab apa? Benchmark ini jauh daripada kawasan kerja kita. Biasanya benchmark ni berada di tepi-tepi jalan, di tepi jalan utama. Jadi mungkin kawasan kerja kita masuk ke dalam lagi, masuk ke pedalaman. Jadi macam mana kita nak dekatkan dia? So kita akan bina satu TBM yang berhampiran dengan kawasan kerja kita. Okey. So dah ada TBM di kawasan kerja kita, so kita akan refer TBM itu untuk membuat kerja-kerja pemancangan tadi. Yang keenam, menanda keturunan tanah untuk tujuan tertentu seperti pengaliran air dan sebagainya. So dengan adanya nilai ketinggian ni, banyak benda kita boleh buat. Dengan ada nilai ketinggian tu, macam-macam kerja kita boleh buat. Yang pertama tadi kita boleh buat keratan rentas, profil tanah tu untuk kerja-kerja cut and fill. Yang kedua juga kita boleh menentukan arah aliran air.
Okey, kalau kita nak buat drainage, kita nak buat longkang di kawasan perumahan kita, dia mesti ada dia punya kecerunan supaya air tadi boleh mengalir daripada tinggi ke rendah. Okey, jadi itu pentingnya nilai ketinggian tu semasa construction tu. Di kawasan construction tu mesti ada plan tachymetry. Plan tachymetry itu dia akan ada nilai ketinggian. Okey. Untuk menghasilkan plan tachymetry, kita mesti kena siapkan dahulu kerja ukur aras dulu. Dah ada siap kerja ukur aras, barulah kita boleh buat ukur tachymetry. Okey. Itu tujuan ukur aras tadi. Okey. Kita pergi pada istilah ukur aras. Okey, istilah di dalam kerja ukur aras ni biasanya yang pertama garisan asas. Apakah yang dimaksudkan garisan asas? Okey, garisan asas ialah garisan mendata yang selari dengan permukaan ufuk bumi. Contoh yang paling senang dilihat ialah permukaan air di sebuah tasik. Garisan ini akan bersudut tepat dengan garisan graviti. Okey, garisan aras. Itu contoh dia tadilah. Air di permukaan bumi biasanya dia akan bersudut tepat dengan arah graviti. Dia mesti perpendikular dengan arah graviti lah. Ini kita panggil garisan aras. Kemudian aras laras. Apakah yang dimaksudkan dengan aras laras? Aras laras ni adalah ketinggian setiap titik di permukaan bumi diukur daripada permukaan datum, iaitu aras purata laut. Okey, aras laras itu macam tadilah, aras laras di titik A. Kan tadi kita dah tengok tadi. Contohnya ada ni tanah, ni titik A. Ini aras laras purata laut. Maknanya aras laras ni maksudnya ketinggian yang diukur daripada aras laras purata laut. Ni ketinggian titik A ni. Okey, ini kita panggil aras laras A di titik A lah. Okey, itu maksud aras laras. Dah faham tadi kan? Datum ni apa dia? Sebarang permukaan aras yang menjadi rujukan bagi ketinggian titik di permukaan bumi biasanya dirujuk kepada aras purata laut, mean sea level. Okey, datum ada sebarang permukaan aras yang menjadi rujukan bagi ketinggian di permukaan bumi biasanya dirujuk kepada aras purata laut. Okey, datum ini seperti inilah TBM. Okey, TBM yang mana kita sebagai rujukan, kita nak rujuk lah. Nilai ketinggian itu berdasarkan kepada aras laras purata laut lah. Ni TBM dan juga benchmark lah. Benchmark itu sebagai datum kita lah. Benchmark dan juga TBM. Okey, batu aras. Batu aras ni benchmark ni lah. Benchmark. Okey, ia juga dikenali sebagai BM atau benchmark, merupakan titik rujukan tetap dan kekal yang diketahui aras larasnya. Ianya satu binaan yang kekal, stabil dan selamat, dan biasanya dibina di tepi-tepi jalan setiap 2 km atau berhampiran bangunan kerajaan, persimpangan dan jalan sebagainya. Ini adalah bentuk batu aras. Batu aras ini mempunyai nilai ketinggian. Nilai ketinggian ni lah. Ketinggian tu daripada mana? Ketinggian berasaskan daripada aras laras purata laut yang saya cakap lah. Ni bentuk ni memang kekal lah ni. Kekal, tetap dan kekal. Biasanya 2 km tepi jalan ni. 2 km. Okey. So nilai tinggi tu kat mana? Nilai ketinggian dia daripada sini. Okey, daripada titik ni. Kat sini lah Okey, daripada sini sehinggalah ke aras laras purata laut lah. Ketinggian ini berasaskan kepada aras laras purata laut. Mana kita akan letak staff dekat atas ni. So kita akan pindahkan ketinggian ini ke kawasan kerja kita lah. So ini sebagai rujukan lah. Sebagai rujukan untuk memulakan kerja ukur aras. Sebab apa? Sebab untuk kita mengukur aras laras di titik-titik yang tidak diketahui, kita mesti mulakan dengan satu titik yang mempunyai tinggi, yang mempunyai aras laras. Kat mana tu titik tu? So kita kena refer benchmark. Yang mana benchmark ni telah ada nilai
ketinggian yang berasaskan daripada laras purata laut. Macam tu. Biasanya kat mana ni? So kita kena cari kan, 2 km tepi jalan kena cari lah. Ataupun dekat bangunan-bangunan kerajaan. Okey. So biasanya jauh kan. Tempat kerja kita dengan benchmark ni jauh. So kita kena, untuk dekatkan dengan kawasan kerja kita, so kita kena buat 1 TBM lah. Contohnya jalan, kata benchmark kat sini BM. Kawasan kerja kita kat dalam pedalaman kat sini kan. So kita nak refer ni jauh. Ni mungkin dalam 2 km. Jauh tu. 2 km tu jalan kaki tu jauh. So kita mesti pindahkan, pindahkan ke dekat dengan kawasan kerja kita. Kita bina lagi satu, iaitu TBM kat sini, di berhampiran dengan kawasan kerja kita ataupun di dalam kawasan kerja kita, supaya kita boleh refer di TBM. Tak payah refer kat BM, jauh sangat. So kita boleh refer TBM, temporary benchmark. Ini sementara saja. So daripada sini kita akan buat pemancangan di dalam kawasan kerja kita lah. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu batu aras sementara, iaitu TBM. Okey, TBM ianya juga dikenali sebagai temporary benchmark, iaitu titik rujukan aras laras yang dibina untuk kegunaan sementara di kawasan pembinaan sehingga pembinaan itu siap. Okey, macam saya cakap tadi lah. So benchmark ni jauh kan. So kita nak dekatkan titik rujukan di kawasan kerja. So kita akan bina TBM di kawasan kerja kita untuk tujuan pemancangan, set up dan sebagainya. Okey, sehingga projek ni siap. Dah siap, so batu aras ni tidak boleh diguna pakai lagi. Okey, kemudian pandangan belakang. Okey, pandangan belakang ni apa dia? Cerapan yang pertama diambil selepas selepas alat aras disiapkan. Okey, bacaan yang pertama. Bacaan pertama itu kita panggil dia bacaan pandangan belakang. Kemudian bacaan pandangan antara, cerapan yang diambil di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan, cerapan terakhir sebelum alat aras dipindahkan. Titik pindah kedudukan staf di mana dua bacaan dibuat, iaitu pandangan belakang dan pandangan hadapan. Okey, kita akan tengok balik apakah dia pandangan belakang, antara, hadapan dan juga titik pindah dengan bantuan gambar rajah ni. Okey, ini alat aras. Kita dah set up alat aras dekat sini. Kita dah dirikan alat aras kat sini. Okey, bacaan pertama mestilah daripada bacaan pandangan belakang. Ini kita panggil PB. PB ni adalah pandangan belakang. Kemudian kita cerap di tengah-tengah, di antara hadapan dan juga belakang. Kita ada, ini kita panggil dia sebagai pandangan antara. So bacaan terakhir adalah bacaan hadapan. Dah siap baca staf pada pandangan hadapan. So kita akan pindahkan alat ni ke sini. Pindahkan sini, set up. So kita baca yang bacaan pertama itu kita panggil bacaan belakang. So staf ni tak bergerak. Okey, staf yang ni tidak bergerak lah. Okey, so yang ni yang kita letak yang baru lah. Okey, so dia, staf ini akan ada dua bacaan, hadapan dan juga belakang. So ini kita panggil dia sebagai titik pindah. Ini titik pindah. Okey, selepas alat aras ni dipindahkan ke sini, so kita baca lagi sekali. So di sini kita panggil titik pindah. Okey, di sini adalah titik pindah. Bacaan tu bacaan, dia mesti ada bacaan belakang dan juga bacaan hadapan. So kita cerap kat sini. Kalau tidak ada bacaan pandangan antara, so kita terus kepada bacaan hadapan lah. Okey, bacaan antara, pandangan antara ni tidak semestinya kita buat lah. Tak wajib buat lah yang ni, pandangan antara ni. Yang wajibnya adalah belakang dan juga hadapan. Pandangan belakang dan juga pandangan hadapan ni perlu diambil. Pandangan antara ni tidak semestinya, tak wajib ambil lah. Okey. Okey. So itu adalah istilah yang biasa digunakan dalam kerja ukur aras. So ada lagi kat sini. Satu lagi itu aras lompat. Aras lompat ni apa dia? Kerja pengukuran aras untuk menyemak satu siri pengukuran yang telah dijalankan
dari titik akhir ke titik mula. Okey, ini aras lompat kita panggil. Okey, so peralatan kerja ukur aras. Peralatan kerja ukur aras. Okey, kita tengok apakah peralatan-peralatan yang digunakan semasa kerja ukur aras dijalankan. Yang pertama, ni kita tengok kat sini. Ini adalah peralatan ukur aras. So, ini alat aras. Alat aras dalam kotak ni lah. Ni atas ni, dekat atas ni. Okey. Saya pun tak nampak. Okey. Atas ni. Yang kedua, pita ukur. Ni pita ukur. Pita ukur. Yang ini bubble. Ini gelembung staff. Gelembung staff ni tujuannya untuk memastikan staff yang kita pegang itu tegak. Betul-betul tegak. Sebab ada bubble. Okey, ini staff. Nampak ni? Staff. Staff ni ada senggatan-senggatan yang untuk kita baca nilai ketinggian. Nilai ketinggian. So, ini tripod ataupun kaki tiga untuk menyokong alat aras tadi. Untuk menyokong alat aras. Okey, untuk support alat aras. Okey, alat aras. Alat aras ada beberapa jenis. Ada 4 jenis utama alat aras. Okey, kita tengok sini berbagai jenis alat aras boleh digunakan untuk menjalankan ukur aras. Pemilihan alat aras adalah bergantung kepada faktor kos, masa dan juga ketepatan pengukuran. Okay, walaupun secara umumnya alat aras boleh dibahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, alat aras downport. Okey. Alat aras jongkit, alat aras automatik dan juga alat aras digital. Okey, ini alat aras dan juga ketiga ni. Ini ketiga dan ini alat aras. Okey. Ini alat aras kat situ. Okey. Ini kaki tiga lah, dia dah pasang. Okey. Kerata rentas binaan alat aras Kerata rentas binaan asas alat aras. Okey, kat sini kita tengok. Kat sini paksi pugak. Ini paksi pugak. So dekat sini ada skru kaki pelaras. So kat sini dia adalah skru untuk laraskan alat aras ni supaya dia betul-betul horizontal. Supaya dia betul-betul horizontal lah. So yang ni ada garisan pelambak. Pelambak ni untuk kita gantung batu ladung lah kat sini. Okey. Batu ladung supaya kita nak pastikan betul-betul tegak. Alat aras tu betul-betul tegak. Betul-betul berdiri di atas titik yang dikehendaki lah. Okey. Ni teropong. So ini kat sini ada kanta. So kat sini paksi tiup gelembung. Ini paksi ufuk. Okey. Kat sini ada lagi tiup gelembung udara. Kat sini tiup gelembung udara ni untuk memastikan alat aras ini horizontal. Betul-betul mengufuk. Betul-betul mengufuk lah. Yang tengah ni sebenarnya kita panggil dia adalah paksi ufuk ataupun garisan kolimatan alat. Okey, garisan kolimatan alat. Okey, kita tengok alat yang pertama, alat aras downport ataupun dampak. Alat aras downport adalah sejenis alat lama yang jarang digunakan lagi. Alat ini mengandungi gelembung udara terletak di kiri teleskop ataupun teropong dan dilaras menggunakan 3 skru tapak. So ini adalah alat aras jenis downport. So kat sini ada skru tapak ni untuk melaras alat ini supaya betul-betul horizontal. Betul-betul horizontal lah. Yang mana dia mempunyai gelembung udara di sebelah mana? Gelembung udara mana letak ni? Okay, gelembung udara terletak di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada satu saja. Di sebelah kiri teleskop. So daripada gelembung udara itulah kita akan pastikan alat aras ini betul-betul horizontal. Okey, kemudian alat aras jongkit. Okey. Tilting lever.
Okey, alat aras ini sama sebagaimana alat aras downport, kecuali ia mempunyai tambahan skru penjongkit dan gelembung aras jitu yang digunakan untuk melaras alat aras dengan lebih jitu setiap kali alat aras dihalakan ke pandangan lain. Mula-mula pengarasan dibuat sebagaimana alat aras domput, tetapi sebelum bacaan staff diambil, terlebih dahulu dipusingkan skru jongkit untuk pelarasan jitu. Okay, kebanyakan alat menggunakan gelembung U bagi pelarasan jitu dalam keadaan aras. Gelembung kiri dan kanan akan membentuk huruf U bila skru jongkit dipusing. So ini saya pun tak pernah guna alat ni. Ni dia punya gelembung U lah. Okey. Gelembung U bagi alat aras jongkit dan alat aras jongkit sokia. So yang ni saya pun tak pernah guna. Saya guna alat aras yang biasa saja. Tapi tak apa, ini teori kan. So boleh baca lah. So ini alat aras jongkit. Okey, kemudian alat aras automatik. Okey, alat aras automatik. Okey, alat aras automatik dinamakan sebegitu kerana ia merupakan berupaya untuk melaras dengan sendiri setelah dilaras secara kasar, berpandukan kepada gelembung aras bulat. Sistem alat ini direka bentuk supaya prism di dalamnya akan bertindak balas terhadap graviti bumi untuk menjadi dalam keadaan datar. So ini dia boleh laras secara automatik lah selepas pelarasan kasar dilakukan. So ini lagi senang ini untuk setup yang ni. Okay, Raja 10, alat aras automatik gelembung bulat perlu sekurang-kurangnya berada di dalam bulatan bagi membolehkan alat melaras dengan sendiri. So yang ni maknanya gelembung dekat sini, yang ni kita panggil pelarasan kasar ni. Sebelum alat ni melaras dengan sendirinya, kita kena pastikan bubble ni masuk kat dalam bulatan ni. Kemudian barulah alat ini akan melaras dengan sendiri supaya gelembung udara ni berada betul-betul di tengah. Betul-betul di tengah lah. Okey. Ini alat aras automatik. Ini pun saya tak pernah guna juga. Kita guna yang biasa je. Okey. Ini kita kena buat manual lah, yang alat dekat ETHM ni. Kena buat manual, kena laras secara manual. Okey, alat aras digital pula macam mana? Digital ni lagi senang. Yang ni kita alat yang baca. Bacaan tu alat yang baca. So kalau yang alat aras yang lain tu kita kena teropong dan kita kena baca staff tu. Tetapi yang ni dia baca secara automatik, bacaan staff. Okey. Okey, alat jenis ini masih belum digunakan dengan meluas di negara kita. Dengan menggunakan konsep pemantulan cahaya ataupun laser, bacaan aras akan dipaparkan. Okey, bacaan aras. Okey. Bacaan aras akan dipaparkan pada alat aras dalam bentuk digital. Kebaikan alat ini ialah teropongnya mempunyai komponen yang boleh mengimbas kod-kod bacaan yang terdapat pada staff. Okey, dengan itu kesilapan yang berpunca daripada mencerap dan membaca bacaan staff dapat dielakkan. So ini dia boleh baca staff tu secara automatik. Yang mana kod-kod yang ada pada staff tu dia boleh imbas. So dia akan keluarkan bacaan ketinggian dalam bentuk digital. So dengan ini, alat ini dapat mengelakkan selisih yang disebabkan oleh pencerap. Dari segi nak baca kan, nak baca kalau lain orang lain bacaannya sebab mata tu kan. Nak baca senggatan, nak kira tu mungkin akan berbeza atau mungkin berlakunya kesilapan kat situ. Tapi kalau menggunakan automatik, so betul lah bacaannya konsisten, bacaannya lebih konsisten. Okey, kemudian kaki 3 alat aras. Ini kaki 3 alat aras lah. Okey, digunakan untuk mendiri siap alat aras. Kaki 3 ini juga digunakan untuk alat theodolite. Okey, alat theodolite pun kita guna yang ni juga. Kaki 3 ni. So kaki 3 ni kat sini dia boleh laras. Kat sini boleh laras, sini boleh laras, ini pun boleh laras. Okey. Okey, ini staff.
Ini adalah staff. Okey. Staff yang digunakan adalah staff metrik yang boleh dipanjang dan dipendekkan. Okay, panjangnya adalah 4 atau 5 meter yang bersambung-sambung. Terdapat juga staff short wave, iaitu dalam unit empirical. Okey, ini dalam unit macam ni lah. Macam awak test mata tu kan, E. Okey. Tapi bacaan ni, okey, perhatikan bahawa setiap satu senggatan adalah bersamaan dengan 1 cm. Okey, dengan ini bacaan boleh dibuat kepada 1 mm yang hampir. Okey, bacaan staff sepatutnya dibaca sebagai 1.251 kat sini. Macam mana dia dapat ni? 1.251. Macam mana dapat tu? Pandai nak baca, tengok ni macam okey, kita tengok kita cuba kaji kat sini. Macam mana dekat sini dia dapat 1.251. Macam mana nak buat? Tengok kat sini. Dekat bawah ni. Bawah ni adalah 1.2 meter. Dekat sini. Dekat sini 1.3 meter. Berapa beza dia? Sini ke sini 0.1 kan bezanya. 0.1 meter. 0.1 meter So kat sini 1.2 kat sini 1.2. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Beza ini dengan ini berapa? 0. Tolak ni 1, 0.1 kan? Okey, ni bezanya 0.1. 0.1 bahagi 10 berapa? 0.01. 0.01 lah nilai ni. Kat sini akan jadi 1. Berapa ni? 1.201. 1.202. 1.203. 1.204. 1.205. 1.206. 1.207. 1.208. 1.209. 1.3. So kat sini berapa tadi? 1.20. 1.20. Asal 1251. Okey. Betul tak saya ni? Gitulah bacaannya. Okey, ini kat sini 5 0.2 5. Kat sini 5 lah. 5.1 lah, betul lah. Okey. 1.2 1.21 kat sini. 1.10 1.22 1.23 1.24 1.25. So kat sini ada sikit kan. So jadi 1.51. Kat sini 1.26 1.27 1.28 1.29 1.3. Itulah. Faham? Faham tak faham? Okey, kat sini 1.250. Tapi kat sini kan dia punya targetnya kat sini. So kat sini dia anggap ada satu lagi. Sebab tu dia jadi 1.251. Okey, dia buat lagi dalam inilah, dia pecahkan lagi lah kat situ. Okey. Okey, kita ambil satu lagi. Kat sini berapa? Kat sengat ni 5, 6, 7. Ni 1.270. Di antara ni ada berapa lagi? Ni 1.280. So kita boleh buat lah kat sini 1.270
Kalau tengah-tengah ni berapa? Tengah-tengah ni 1.275. Macam tu lah. Okey. Biasa kita buat 5-5 lah. Kalau macam ni pun boleh agak, 1 pun boleh agak. Awak boleh agak lah. Yang tengah-tengah ni kita boleh agak lah. Okey, tapi yang kat sini kita dah boleh kira. Okey, faham tak? Ada pertanyaan kat sini? Bacaan staff. Ya. Okey, teruskan. Kalau dia dekat tengah-tengah antara 1.25 dengan 1.6 tu, dia macam buat assumption je lah. Dia tak ada bacaan yang tepat. Kita assume je lah. Kita assume contohnya kat sini kan. Sekejap saya buat tekan lagi. Ini awak assume je. Awak agak lah kan. Ini katakan ni petak yang pertama, petak yang kedua tadi kan. Kat sini kan kita boleh bagi dua. Kalau bagi dua, kat sini tadi bacaan sini berapa tadi? 1.270 kan. Atas ni 1.280. So kalau tengah-tengah dia akan jadi 1.275. Kalau bawah pada 5, kalau dekat sini 4 lah. Kalau tengah-tengah 1.273. Awak agak lah. Kalau tengah-tengah sini berapa? 5, 6, 7. 1.277. Kalau dekat ni 1.78 lah. Gitu lah. Awak agak lah. Agak je. Dia maknanya sela yang ni 10 lah. Antara sini ke sini ada 10. Okay, ada 10. So bacaan ini dalam meter tau. 1.3 ni 1.3 meter. 1.3 meter lah. 1.3 meter. Ini bacaan dalam meter. Biasanya ukur aras ni dalam meter lah. Kita tak tulis dalam mm. Kita tulis dalam meter. Okay, faham eh? Alright. Kita pergi kepada ni staff level. Okay, ini berapa tadi? Gelembung staff. Gelembung staff ni digunakan untuk memastikan staff tadi, staff yang kita pegang tadi, yang ada senggatan tadi, betul-betul tegak. Kita letak kat sini gelembung ni, kita akan check gelembung kat sini. Okay, untuk pastikan staff ini tegak, betul-betul tegak, dan kita akan dapat bacaan yang lebih tepat. Okay, ini gelembung lah. Okay, pita ukur digunakan untuk mengukur jarak lah. Untuk mengukur jarak di antara dua piket. Okay. Okay, semasa kita buat kerja-kerja ukur, kita akan buat penandaan. Okay, kita akan buat penandaan lah. Okay, kita akan buat. So kita buat lah, ini kita tanda dengan kayu lah, piket kayu. Okay, kita akan buat lah dia punya piket lah, kita tanda lah. So jarak ini perlu kita ukur lah, jarak je antara dua piket kita ukur dengan menggunakan pintu ukur, terutamanya semasa menjalankan ujian dua piket. Okay, ujian dua piket ni sebenarnya untuk kita semak, untuk kita cek alat tu. So katakan ini alat aras kat tengah lah, so staff kat sini, kat sini. So kita akan baca lah bacaan belakang dan juga hadapan. So kita akan tengok dia punya beza tinggi dia. Tujuan ini adalah untuk mengesan performance alat lah, performance alat ni. Kita nak tengok dia punya alat ni dari segi error dia okey ke tak. Sebelum kita mulakan ukur, kita akan semak dengan menggunakan ujian dua piket. Kita nak tengok keupayaan alat ini. Okey, jadi biasanya yang kat sini memerlukan pita ukur. Okey. Okey, kemudian buku kerja luar, borang pembukuan ukur aras. Okey, ini borang lah untuk kita catik. Semasa di lapangan, kita akan catik nilai ketinggian itu di dalam borang ataupun buku kerja ukur luar.